Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 3. Tajuk kita pada hari ini adalah tanaman aquaponik dan pada hari ini aktiviti kita adalah membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara. Tajuk petikan kita pada hari ini ialah tanaman aquaponik. Situasinya, Cikgu Hadif memberikan risalah kepada murid tahun 3 angsana. Tugasannya adalah untuk mencari maklumat tentang perbezaan dan persamaan tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Mari sama-sama kita baca maklumat mengenai tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Kemudian kita sama-sama mencari persamaan dan perbezaan antara dua jenis tanaman ini. Murid-murid boleh membuka atau merujuk buku teks pada muka surat 46. Tanaman biasa memerlukan ruang yang luas. Kos untuk tanaman biasa adalah RM1,000 Malaysia setiap kali tanaman untuk seekar. Dari segi kawalan pokok pula, tanaman biasa menggunakan racun. Dari segi penanaman dan penjagaan, tanaman biasa menggunakan biji benih. Tanaman biasa juga memerlukan siraman pada setiap hari dan penjagaan yang rapi. Tanaman biasa juga memerlukan cahaya matahari. Seterusnya, mari kita lihat pula perihal tanaman aquaponik. Sebelum kita teruskan, suka untuk cikgu kongsikan maksud tanaman aquaponik. Tanaman aquaponik adalah teknologi pertanian yang menggabungkan aquakultur dengan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air. Apakah aquakultur dan hidroponik? Aquakultur adalah aktiviti ternakan ikan, manakala hidroponik adalah aktiviti menanam tanaman tanpa media tanah. Mari kita perhatikan gambar yang berikut. Pada paparan kita dapat melihat tanaman tanpa tanah dan di bawahnya terdapat ternakan ikan. Inilah yang dinamakan tanaman aquaponik. Mari kita teliti bersama maklumat mengenai tanaman aquaponik. Tanaman aquaponik adalah gabungan tanaman, hidroponik dan aquakultur, iaitu menerusi tanaman dan ternakan ikan. Ia tidak memerlukan ruang luas. Masihkah murid-murid ingat ciri-ciri tanaman biasa yang kita baca terlebih dahulu tadi? Betul, tanaman biasa memerlukan ruang yang luas, manakala tanaman aquaponik tidak memerlukan ruang yang luas. Dari segi kawalan pokok pula, tanaman aquaponik tidak menggunakan racun, tetapi tanaman biasa menggunakan racun. Dari segi cara penanaman dan penjagaan, tanaman aquaponik menggunakan biji benih. Dari segi penjagaan pula, ia memerlukan cahaya matahari namun tidak memerlukan siraman dan penjagaan rapi. Tanaman biasa pula menggunakan biji benih. Dari segi penjagaan, memerlukan siraman pada setiap hari dan penjagaan rapi. Ia juga memerlukan cahaya matahari. Berdasarkan ciri-ciri ini, terdapat dua ciri yang sama antara tanaman aquaponik dan tanaman biasa, iaitu kedua-duanya menggunakan biji benih serta memerlukan cahaya matahari. Dari segi kos pula, tanaman aquaponik kosnya adalah sebanyak RM3,500 Malaysia untuk membeli peralatan, namun ia adalah pembelian sekali sahaja berbanding dengan tanaman biasa dengan kos RM1,000 setiap kali tanaman untuk seekar. Baiklah murid-murid, kita telah membaca, mengenal pasti dan membezakan maklumat antara tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Mari kita lihat bagaimana maklumat ini kita transformasikan dalam peta buih berganda. Berikut adalah peta pemikiran jenis buih berganda. Biasanya kita gunakan peta buih berganda ini untuk membanding bezakan maklumat. Pada ruangan ini adalah tempat atau ruang untuk kita letakkan ciri yang dipunyai secara individu. Dan
Pada bahagian ini pula adalah ciri-ciri yang dipunyai bersama ataupun secara ringkasnya ciri-ciri persamaan antara dua tajuk. Mari kita sama-sama lihat bagaimana persamaan dan perbezaan antara tanaman biasa dan tanaman aquaponik ditransformasikan dalam peta bui berganda ini. Kita teruskan dengan petikan kita yang kedua yang bertajuk tanaman organik. Murid-murid sila bersedia dengan buku aktiviti masing-masing dan buka muka surat 50 dan 51. Pada suatu hari, Alia melihat bapa Akram berkebun. Mereka menanam sayur organik. Pak Cik, apakah keistimewaan tanaman organik? Tanaman organik tidak menggunakan bahan kimia. Oleh itu, kami menggunakan baja organik seperti najis ayam dan cacing tanah. Kami juga tidak menggunakan racun serangga untuk mengawal serangga perosak. Kami membiarkan kumbang kura-kura pada tanaman. Oleh itu, kos tanaman organik lebih murah berbanding dengan tanaman bukan organik. Ketika di rumah, Alia membantu ayahnya berkebun. Adakah ayah menanam tanaman organik? Tidak, Alia. Ayah menanam tanaman bukan organik. Ayah, boleh terangkan tanaman bukan organik? Tanaman bukan organik menggunakan baja kimia. Untuk mengawal serangga perosak pula, ayah menggunakan racun serangga. Bagaimanakah cara penanaman tanaman organik dan bukan organik? Cara penanaman kedua-dua tanaman ini sama. Kedua-duanya memerlukan biji benih dan cahaya matahari. Tanaman perlu disiram pada setiap hari. Dalam paparan kita dapat melihat tanaman bukan organik menggunakan baja kimia, bahan kimia dan racun serangga. Sudah semestinya ia memerlukan kos yang lebih mahal berbanding dengan tanaman organik. Apakah pula ciri-ciri persamaan yang dimiliki oleh tanaman organik dan tanaman bukan organik? Dari segi cara penanamannya, yang mana kedua-duanya memerlukan biji benih dan cahaya matahari. Dan maklumat-maklumat yang telah kita kenal pasti tadi, mari kita sama-sama melengkapkan jadual pada muka surat 51 buku aktiviti jilid 2. Perbezaan antara tanaman organik dan tanaman bukan organik. Apakah pula persamaan antara tanaman organik dan tanaman bukan organik? Kedua-duanya memerlukan biji benih, kedua-duanya memerlukan cahaya matahari, dan perlu disiram setiap hari. Baiklah murid-murid, sila lengkapkan latihan pada muka surat 51. Tulis dengan tulisan yang kemas. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah, terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye.